Kembali bersama saya Zawaz Yusof, kupasan terbaik dalam rentasan berita paparan utama edisi 1186. Orang politik tamak cari komisyen. Malaysia perlu keluar daripada kleptokrasi. Ini satu dasar yang menyusahkan anak muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau mengalu-alukan langkah bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Tan Sri Abdul Aziz Jaafar yang telah meluahkan kebimbangan mengenai isu projek LCS tetapi tidak diendahkan oleh ahli politik. Ini kerana kata Anwar, habuan kepentingan diri itu lebih besar daripada keperluan pertahanan negara. Beliau menempelak Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang kesal atas apa yang berlaku. Kesal sampai berbuih mulut pun tak selesai masalah. Kita tak belajar dari pengalaman itu kerana campur tangan orang politik yang tamak haloba yang mencari komisen. Tempelaknya, Anwar menggesa Hishamuddin melihat kembali jawapan Menteri Pertahanan di era Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tahun 2020. Ketika menjawab soalan di Parlimen, Ismail Sabri berkata pihaknya ada 3 cadangan hala tuju yang akan dikemukakan ke Kabinet sebagai langkah menyelamatkan semula kontrak. Option pertama, projek diteruskan dengan melantik Naval Group France sebagai kontraktor penyelamat melalui Deed of Assignment dengan BNSSB menggunakan baki shilling contract bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 buah LCS. Option kedua, projek diteruskan oleh BNSSB dengan baki shilling contract bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 LCS. Kontrak option ketiga, kontrak dengan BSN SSB ditamatkan oleh kementerian dan akan memulakan usaha menyelamatkan kontrak. Jadi ada 3. Tegas Ismail Sabri. Beliau juga mengakui kementerian sudah membayar 6 bilion ringgit daripada harga kos pembinaan kapal berkenaan. Katanya 2 daripada 6 LCS sepatutnya sudah diterima sehingga kini. Namun sehingga 31 Julai itu belum ada kapal yang disiapkan. Status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah 56.67% berbanding perancangan asal 85.7%. Kelewatan 29.06% atau 31.1 bulan, tegas Ismail Sabri. Kita tidak tahu sama ada Hishamuddin merujuk kepada kenyataan Menteri Pertahanan sebelumnya. Tiada alasan untuk tidak berkomunikasi kerana mereka sama-sama mesyuarat dalam Kabinet. Dalam hubungan ini, Anwar yang juga ketua pembangkang menyelar sikap menteri yang disifatkannya sebagai malas. Tetapi bila menteri tak buat kerja dan lembab, inilah jawapan dia. Datuk Seri Ismail keluarkan kenyataan itu dari laporan Jawatankuasa Peringkat Tertinggi Kementerian Pertahanan yang menunjukkan masalah ini. Malah option ketiga yang ditunjukkan PM sekarang pada Ogos 2020 ialah batalkan projek dan minta yang lain ambil alih bidasnya. Anwar juga menggesa pemimpin politik yang terbabit ketika tender tersebut diluluskan, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menjawab mengapakah tiada ketelusan dalam penganugerahan projek. Jadi saudara, kita dah berlarutan ini masalah ini. Ya? Dan itu pun kerana pada tahun sebelumnya 2019 Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, menyatakan dalam laporan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Ya? Dan sekarang ini kita dikejutkan lagi dengan laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, ya? PAC. Kalau menteri buat kerja, dia baca laporan 2019,
Ketua Audit Negara, dia baca laporan 2020, dia tahu masalah ini lebih berat daripada apa yang dia cuba selindung daripada masyarakat awam. Jadi, bagi saya, kita tak boleh tutup kes ini dengan mudah. Siapa bertanggungjawab? Pertama, mengapa selalu dalam perolehan besar, ini perolehan terbesar dalam negara dan Kementerian Pertahanan, 9 bilion ringgit, mengapa tidak ada tender? Dan siapa yang putuskan? Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada ketika itu mesti jawab, Menteri Pertahanan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Syamuddin Hussein On harus menjawab. Dan jangan ada alasan siasatan belum beres. Kerana siasatan harus bermula pada tahun 2019 atau sebelumnya. Siasatan SPRM harus rapi. Bukan sahaja setakat lihat satu dua salah laku, tetapi melihat keseluruhan commercial deal yang menyebabkan masalah seberat ini. Anwar juga melahirkan rasa keheranan bagaimana syarikat yang terlibat dengan pembinaan kapal selam DCNS dipanggil semula untuk membina LCS, sedangkan siasatan di Malaysia dan Perancis mengaitkan syarikat itu dengan rasuah dan agihan komisen. Anwar berkata korupsi adalah satu jenayah besar. 300 juta ringgit komisen, anggota polis biasa, 50 ringgit korupsi sindirnya. Tiba-tiba muncul kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO LTAT, Datuk Nazim Rahman, yang menyatakan bahawa beliau terlibat secara langsung dalam menggubal pelan pemulihan projek LCS bersama-sama Kementerian Pertahanan dan TLDM baru-baru ini. Saya boleh sahkan pembinaan fizikal kapal memang sedang berlangsung. 6 bilion ringgit dari nilai kontrak 9 bilion ringgit sudah dibayar. Kenapa bayar sampai 6 bilion? Tapi progres pembinaan untuk 5 kapal pertama hanya purata 55%. Sebab 6 bilion dibelanjakan untuk beli hampir kesemua peralatan yang perlu untuk membina 6 kapal. Bulk order lebih murah berbanding beli satu-satu. Sebahagian besar perbelanjaan adalah untuk basic design dan detail design yang dibuat oleh Naval Group Perancis. Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook. Mungkin Nazim juga tidak mendengar kenyataan Ismail Sabri pada 3 Ogos di Parlimen yang berkata 2 daripada 6 LCS sepatutnya sudah diterima pada tahun 2020. Maknanya 6 bilion ringgit itu sudah lebih daripada cukup untuk membina 2 buah LCS termasuk peralatannya. Justru alasan bahawa dana 6 bilion ringgit dibelanjakan hanya untuk membeli peralatan membina 6 kapal yang tidak ada satu pun yang siap tidak boleh diterima langsung. CEO LTAT jika ingin menjawab bagi pihak LTAT, buatlah sidang media secara profesional. Jangan hanya berceloteh di Facebook dan kononnya anda tinggal di Timbuktu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak cuba mencipta naratif bahawa projek kapal tempur pesisir LCS untuk kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terbengkalai kerana Kerajaan Pakatan Harapan menangguhkan projek tersebut pada September 2019. Najib juga mengatakan bahawa projek LCS hanya dapat diteruskan semula pada April 2022 kerana berlakunya pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Menurut bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chin Tong, Dua kenyataan Najib ini tidak benar sama sekali dan hanya bertujuan untuk mengelirukan rakyat. Mereka berkata projek LCS telah mengalami kelewatan sejak 2016. Reka bentuk terperinci yang sepatutnya siap pada November 2016 juga belum lagi dimuktamadkan sehingga ke hari ini. Kerajaan Pakatan Harapan telah membuat keputusan mengenai hala tuju projek ini pada Februari 2020 berpandukan cadangan jawatan kuasa siasatan tadbir urus perolehan dan keuangan kerajaan JKSTUPKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Namun pada bulan itu juga, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan. Najib sedang cuba mengelirukan rakyat dan salahkan Kerajaan Pakatan Harapan. Padahal beliau dan Datuk Seri Ahmad Zahid yang bertanggungjawab atas kegagalan projek LCS kerana meluluskan projek ini tanpa rundingan teliti dengan pakar terdahulu, tegas mereka. Muhammad Sabu dan Chin Tong berkongsi garis masa yang membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan bukan punca projek LCS lambat. Menurut mereka, status kemajuan projek LCS sepatutnya mencapai 49.12% pada Januari 2016 tetapi hanya siap 39.67%. 59.35% pada Januari 2017 tetapi hanya siap 46.99%.
70.53% pada Januari 2018 tetapi hanya siap 50.15%. 82.41% pada Januari 2020 tetapi hanya siap 56.39% dengan varian sebanyak negatif 26.02%. Kata mereka berdasarkan persetujuan di antara Naval Group Perancis dan kontraktor yang dilantik kerajaan, Bostik Naval Group BNS, desain terperinci perlu diluluskan oleh Naval Group selaku pihak yang berautoriti sebelum pembinaan kapal. Dalam hubungan ini, Muhammad dan Cintong menjelaskan bahawa fasa konsep desain bermula pada 4 Jun 2012 dan sepatutnya dimuktamadkan pada 28 Januari 2013. Namun ia hanya dimuktamadkan pada 24 September 2013 iaitu kelewatan 238 hari atau 8 bulan. Basic Design mula pada 3 Oktober 2013 dan sepatutnya dimuktamadkan pada 31 Januari 2015 tetapi hanya disiapkan sepenuhnya pada 20 Januari 2016. Kelewatan 11 bulan 20 hari. Menurut kontrak asal, fasa detail design sepatutnya dilaksanakan dari 6 Ogos 2014 hingga 29 November 2016. Namun fasa ini berterusan sehingga hari ini dan masih belum selesai. Dalam prosiding pada 1 Disember 2020, Tan Sri Amrin Buang telah memaklumkan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bahawa what is glaring is pada keadaan biasa, sepatutnya kita sudah finalize the design before you sign the contract. You cannot sign the contract when you do not know what is the design. Itu menjadi masalah sehingga kan berpusing-pusing isu ini. Lapor PAC muka surat 15. Dalam bahasa mudah ia bermaksud desain perlu siap sebelum kontrak ditandatangani. Lebih teruk lagi, menurut wakil JKSTU PKK Guna Arulalan David, BNS gagal membayar hutang sebanyak 198 juta ringgit kepada Naval Group. Memandangkan detail desain yang sepatutnya dimuktamadkan pada November 2016 hanya siap lebih kurang 80% dan Naval Group belum lagi dibayar, maka pengumuman Hishamuddin di Dewan Negara bahawa LCS kapal pertama akan siap dalam 1 atau 2 tahun langsung tidak realistik, tegas mereka. Dalam pembinaan LCS tanpa reka bentuk yang lengkap, projek tersebut tidak dapat disempurnakan. Menurut mereka, Kerajaan Pakatan Harapan menerusi Kementerian Pertahanan telah cuba sebaik mungkin untuk menyelamatkan projek LCS dengan menubuhkan JKSTU PKK dengan kerjasama TLDM dan juga pihak kontraktor. Pada 11 Februari 2020, satu sesi taklimat telah diadakan yang dihadiri oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Amrin Buang, Muhammad Sabu dan juga Cintong. Turut hadir ialah Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Arifin Buang, Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Reza Sani dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang juga merupakan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Dalam mesyuarat tersebut, Tun Dr. Mahathir memutuskan bahawa mereka yang membuat salah laku mesti dibawa ke muka pengadilan. Pasukan pengurusan BNS dirombak dan projek LCS dianggap sebagai projek sakit dan akan menerima suntikan dana untuk ganti balik dana yang telah disonglak. Kementerian Pertahanan diarah untuk membentang kertas jemaah menteri dalam masa terdekat. Malangnya apa yang dirancang tidak berlaku. Berikutan langkah Sheraton yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, ujar mereka. Nampak tak? Sudah terang lagi kan bersuluh. Gelagat Najib menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan berhubung isu LCS umpama menembak kakinya sendiri. Ternyata Kerajaan Pakatan Harapan telah cuba menyelamatkan projek LCS mengikut tata kelola yang betul. Namun langkah pemimpin Pakatan Harapan yang jujur itu dipintas oleh pengkhianatan si Kitul dan gerombolannya. Langkah Sheraton bukan hanya untuk menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia daripada Tun Dr. Mahathir, tetapi juga sebagai usaha terdesak pihak kleptokrat untuk melindungi kejahatan mereka semasa masih berkuasa. Semoga seluruh anggota PAC yang terdiri daripada berbilang parti politik sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus istiqamah dalam menegakkan keadilan buat rakyat Malaysia tanpa memihak dan rasa takut. Pemuda Amanah Nasional menyelar dasar baharu kerajaan yang mewajibkan penghantar P-hailing memiliki lesen penghantar barangan atau Goods Driving Licence GDL. Mereka menyifatkan pengumuman dasar tersebut amat pelik, mengecewakan dan menunjukkan kerajaan gagal memahami masalah sebenar anak muda. Pada saat pelbagai masalah dan kekangan sedang membelenggu para penghantar P-hailing yang sebahagian besarnya adalah anak muda, kerajaan tampil menambah beban kononnya untuk menyelesaikan masalah
tetapi sebaliknya membawa masalah yang baharu kepada para penghantar, kata Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda dalam satu kenyataan. Keperluan bagi penghantar e-hailing untuk mendapatkan lesen penghantar barangan GDL itu dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong semasa sesi dialog bersama Wakil Penunggang Penghantaran Makanan susulan mogok seluruh negara oleh sebahagian mereka baru-baru ini. Penunggang e-hailing dijangka perlu memiliki apabila 3 undang-undang yang terbabit dipinda, iaitu Akta Pengangkutan Jalan Akta 333, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987, Akta 334 dan Akta Pengangkutan Awam Darat Akta 715. Katanya dalam satu kenyataan, pindaan tersebut dikatakan bertujuan untuk penyeliaan dan penetapan peraturan dan akan mengambil kira pandangan daripada pihak terlibat. Keperluan terhadap GDL ini adalah bertujuan untuk mengawal sedia kenderaan penghantar barangan untuk kegunaan perniagaan penghantaran barangan, terutamanya e-hailing yang menggunakan motosikal, menurut laporan media. Bagaimanapun, Muhammad Hasbi berpandangan sektor ekonomi gig e-hailing adalah sebuah industri pekerjaan bebas dan fleksibel. Kerajaan tidak perlu merumitkan nature kerja mereka dengan pelbagai birokrasi. Apatah lagi keperluan memiliki lesen GDL langsung tidak ada kaitan dengan tugasan mereka, memandangkan mereka tidak perlu mengendalikan penghantaran barangan dalam jumlah yang besar seperti pemandu lori dan sebagainya, katanya. Beliau menegaskan kerajaan sepatutnya fokus masalah sebenar untuk membantu para penghantar e-hailing agar mereka dapat terus bertahan. Justru syarat wajib untuk memiliki lesen GDL sepatutnya dimansuhkan, tegasnya. Sebaliknya, Pemuda Amanah Nasional menggesa kerajaan mengiktiraf setiap penghantar yang terlibat dalam e-hailing sebagai pekerja dan mendapat perlindungan di bawah Akta Kerja 1955 dan akta-akta yang berkaitan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2023, sedikit masa lagi kami juga berharap agar ada peruntukan khusus untuk kebajikan para penghantar e-hailing. Misalnya, memberikan insentif tertentu kepada syarikat penyedia perkhidmatan yang mencarumkan para penghantar dalam perlindungan sosial, terutamanya Perkeso dan KWSP. Kerajaan sepatutnya memudahkan dan bukannya membebankan serta menghampakan para penghantar yang mencari sesuap nasi untuk keluarga mereka, tegas Hasbi. Carian Jom Channel mendapati kos untuk mendapatkan lesen GDL ialah RM20 dan sah untuk setahun. Ia tidak termasuk kos untuk pemeriksaan doktor yang tidak dikawal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan boleh mencecah sehingga RM80 hingga RM101 atau lebih. Baiklah, apa pula kata pemain dalam industri berkaitan? Ketua Aktivis Gabungan E-Hailing Malaysia, Jose Rizal, menyeru kerajaan supaya menyelesaikan dulu permasalahan e-hailing sebelum membuat peraturan baru untuk e-hailing. Susulan dari sesi dialog di Kementerian Pengangkutan Malaysia baru-baru ini, kami dari Pergerakan Gabungan E-Hailing Malaysia agak terkejut dengan pengumuman YB Menteri Pengangkutan untuk meregularisasikan e-hailing dengan memperkenalkan GDL sebagai solusi penyelesaian. Katanya dalam satu kenyataan, beliau melihat tindakan tersebut sebagai terburu-buru dan melawan arus. Sebagai contoh, permasalahan e-hailing yang masih tidak selesai sehingga ke hari ini adalah satu bukti kukuh supaya golongan penghantar bermotosikal tidak dijebakkan ke dalam permasalahan yang sama jika ia diteruskan. Tahap perkhidmatan di setiap agensi berkait Kementerian Pengangkutan harus dipersiap-siaga dan diperkemas dengan arus kemodenan dahulu sebelum ingin melaksanakan sesuatu tanggungjawab baharu, tegasnya. Sementara itu, Ketua Aktivis Pengangkutan Darat Malaysia Kamaruddin Hussein pula mendakwa usaha itu hanya terarah kepada penjanaan kewangan hasil bayaran GDL sahaja. Menurut beliau, Kementerian Pengangkutan boleh memberi kursus keselamatan kepada komuniti e-hailing dengan cara lain dan bukan dengan mewajibkan GDL. Kami melihat ketetapan tersebut akan membebankan lagi komuniti e-hailing. Malah tidak mustahil ia untuk menjaga kepentingan syarikat-syarikat pengendali e-hailing EHO sahaja. Kami tidak mahu situasi sama berlaku ke atas komuniti e-hailing di mana lesen tersebut kini boleh disifatkan sebagai tidak ada kualiti dan hanya untuk menyumbang kepada keberhasilan negara, katanya menerusi kenyataan akhbar lapor beberapa media. Ini adalah isu survival pencari nafkah keluarga yang seharusnya diteliti dengan penuh keinsafan oleh Kabinet Keluarga Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Adakah Menteri Pengangkutan tidak sependirian dengan Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0 yang kini melaungkan dan mempromosikan keluarga Malaysia? Tahukah menteri-menteri dalam Kabinet XXXL ini apa-apa dasar baharu mereka yang membabitkan pertambahan kos pengeluaran atau perkhidmatan akhirnya akan ditanggung oleh pengguna, yakni rakyat dalam keluarga Malaysia?
Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.